Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Yang saya kasihi sidang muslimin muslimat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesihatan, yang memberi kita kesempatan berada dalam majlis ilmu pada malam ini. InsyaAllah kita menyambung pengajian kita daripada kitab Syama'ilul Muhammadiyah ataupun kitab Syama'ilun Nabi, berkaitan dengan bab makanan ataupun bab bab ma jaa fi idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu lauk pauk yang dimakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Keseluruhan hadis berkaitan bab ini lebih kurang 30 hadis lebih berkaitan dengan bab makan, dan kita sudah bahas sampai kepada hadis yang ke-176. Kita tengok malam ni sambungan hadis yang ke-177, muka surat 197. Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubz asy-sya'ir fa wada'a 'alayha tamratan wa qala hazihi idamu hazihi wa akala. Aku melihat Rasulullah SAW mengambil sepotong roti syair. Roti syair ni roti yang berkualiti rendah. Gandum dia tu gandum yang berkualiti rendah. Lalu meletakkan kurma di atasnya dan berkata, kurma itu adalah lauk bagi roti ini. Kemudian baginda memakannya. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis sebelum ni berkaitan dengan roti yang Nabi makan, baginda makan roti yang berkualiti rendah, yang tidak kita kata diulik atau ditapai sehingga bijirin-bijirin ataupun kita kata bahagian yang kasar tu hilang. Yang kasar tu masih ada lagi kan? Sebab itulah kalau kita makan roti sekarang, yang kasar itulah yang disebut sebagai serat. Kemudian jadi banyak ganggu pula dah. Maaf deh, ana minta maaf banyak sikit. Dia tak sifat. Gitu. Jadi Rasulullah SAW makan roti yang dibuat daripada gandum yang kualiti rendah. Kemudian baginda makan campur dengan kurma. Kurma. Tamrun ni maknanya buah kurma. Kurma tu pun ada lebih kurang dalam 2-30 jenis ataupun 2-30 jenis kita kata bakar dia. Kemudian ada yang kering, ada yang basah kan. Ada yang besar kecil, merah hitam, yang kuning kan. Kemudian hadis yang ke-178, Anas bin Malik berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibu thuflu. Qala Abdullah, ya'ni ma baqiya min at-ta'am.
Rasulullah SAW sangat menyukai as-suflu. Abdullah bin Abdurrahman berkata, menurut Anas, maksud as-suflu adalah saki baki daripada makanan. Anas tu dah baru ni ni. Nah, saki baki daripada makanan maknanya kita kata lebihan daripada makanan yang masih sempurna. Bukan kata yang sudah terbiar lama. Sebab bila mana satu-satu makanan yang kita makan, kita sentuh dengan tangan, kalau dia terbiar lama, makanan tu boleh rosak. Yang kita kata basi dan sebagainya lah. Punca daripada bakteria yang ada pada hujung jari-jari kita ni. Kan? Sebab tu kita cukup-cukup ditegah bila ambil makanan tu dengan jari. Yang tidak dibasuh lagi lah tak elok. Kan? Sebab dia boleh pindah kuman kepada makanan tu dan makanan tu boleh cepat rosak. Jadi pastikan kalau kita nak ambil bahagian makanan yang kita nak, kita ambil dengan sudu ke, dengan garpu ke, kan? Supaya bahagian yang baki tu kita boleh makan pada masa-masa yang lain atau bagi kepada orang lain makan. Jadi tamatlah kita berkaitan dengan lauk pauk yang dimakan oleh Nabi SAW. Kalau disenaraikan semula makanan yang Nabi makan, kita kata lauk-lauk ataupun segala jenis makanan yang dalam riwayat hadis Tirmizi ni cerita pasal Nabi makan. Yang pertama, Nabi makan khal, cuka. Ni ana ulang balik supaya kita boleh ingat balik. Khal, cuka. Kenapa Nabi makan cuka? Kerana Nabi nak ambil hati Aisyah, kan? Dan cuka ni memanglah ada khasiat tertentu. Tapi tidak semestinya cuka tu kita jadikan satu kewajipan ada di rumah kita. Itu silap, pahaman yang silap tu. Nah, adapun cuka kita nak buat sebagai perisa tambahan dalam makanan, atau nak buat apa ni kita kata bahan untuk masakan kita, itu lain cerita lah. Tapi kalau nak letak cuka tu khusus sampai kata wajib kena ada, itu tak tepat lah dari segi pemahaman tu. Kerana Nabi pada masa tu pun Nabi nak ambil hati Aisyah je, supaya Aisyah tidak berasa kecil hati, kerana tak ada makanan dah. Aisyah kata ada cuka, Nabi kata cukalah sebaik-baik makanan. Tu kita kata ayat uslub nak ambil hati orang. Kemudian yang kedua pula, Nabi makan daging ayam. Kita baca hadis dulu berkaitan dengan seorang sahabat ni, dia tak nak makan daging ayam. Sebab dia kata ayam ni makan makanan yang kotor, jijik. Jadi dia tak nak makan. Tapi mari sahabat lain, sahabat tu cerita dia pernah nampak Nabi SAW makan. Dan ada sahabat lain pula makan ayam juga kerana tengok Nabi makan. Nak tiru gaya Nabi makan tu. Maknanya pada benda yang dimakan pun nak makan sama, supaya Nabi makan juga. Kemudian yang ketiga, burung puyuh. Burung puyuh. Lahmul jubari, lahmul hubari. Kemudian yang keempat, minyak zaitun, az-zait. Minyak zaitun ni sebelum daripada bab makanan ni pun ada satu bab, iaitu bab rambut Nabi. Dalam tu pun ada hadis berkaitan dengan penggunaan minyak zaitun. Dalam bab makanan ada. Tapi kalau kita baca balik dalam bab makanan, bagaimana cara Nabi makan minyak zaitun? Nabi makan dengan ada makanan lain. Nabi tak makan minyak zaitun macam setengah orang jual produk minyak zaitun sekarang ni. Dia ambil minyak zaitun, dia minum, ambil sudu, minum. Bukan cara tu. Tu tak betul. Cara minum macam tu, kita tak boleh nak memaksimalkan manfaat daripada minyak zaitun tu. Sebab minyak zaitun dia banyak kandungan berkhasiat dia. Selain daripada antioksidan, dia ada potasium, dia ada mineral dia. Kalau kita ambil dalam bentuk raw macam tu, kita kata dia menyebabkan tubuh kita tak boleh nak guna zat yang ada pada minyak zaitun. Dia kena masuk dengan makanan lain. Contohnya kita makan dengan nasi, dengan ayam, dengan sayur. Sebab itu orang putih masalah, kita kata orang Eropah, dia makan minyak zaitun, dia buat dressing di atas sayur-sayur, salad dan sebagainya. Bukan kata ambil pagi tu minum dah. Itu silap. Bila dia masuk minyak zaitun dengan makanan yang ada protein, contoh daging, dengan makanan yang ada karbohidrat, contoh nasi, roti, ataupun dengan makanan yang ada serat, fiber, contohnya sayur dan sebagainya, barulah dia ada reaction dia, ada tindak balas dalam perut kita. Kalau tidak, dia tidak memberi sebarang manfaat, rugi saja. Ni satu lagi kita kena ingat, minyak zaitun dalam pasaran sekarang
Ana tak kata palsu dan sebagainya. Ana kata sudah seolah-olah sudah digradekan dia. Grade A, grade B, grade C. Padahal sama grade ya. Sama grade. Minyak zaitun yang mana keluar lebih awal dari mana produksi dia lebih awal kita dan beli. Contohnya baru keluar 3 bulan. Produk tu atau minyak zaitun tu lebih berkualiti berbanding dengan yang sudah lama. Tu je. Tapi kadang-kadang dia nak jual mahal, dia cuba untuk dapatkan CJ perakuan tu, CJ perakuan ni. Kita kata benda tu tak ada keperluan lah. Pastikan minyak zaitun, kalau kita nak ambil manfaat yang maksimum, minyak zaitun yang kita kata organik. Minyak zaitun yang extra virgin oil. Bukan minyak zaitun yang biasa yang kita guna untuk masak. Minyak zaitun dia ada beberapa jenis kategori dia untuk masak, untuk dressing kan. Jadi kita guna yang extra virgin oil, ataupun kita kata ibu dia tu, supaya kita boleh manfaat yang cukup bagus, terutama bagi orang yang ada masalah perut. Ana pernah cerita orang yang ada masalah constipation, kita kata masalah berkaitan dengan sembelit. Manfaat yang paling bagus daripada minyak zaitun, makan beserta dengan makanan yang lain. Kemudian ambil sikit minyak zaitun tu semasa kita nak buang air. Nak buang air besar tu, ambil sikit hujung tangan kita, masukkan di bahagian rektum kita. Kalau rektum kita ada luka kerana kita sembelit, keluar najis yang kesat, dia akan luka. Jadi ambil minyak zaitun tu kita sapu sikit. Dia rasa mungkin orang tak biasa benda buat kerja macam ni, dia rasa itulah. Dia rasa geli, dia rasa jijik. Tapi untuk kesihatan kita, bila sembelit, luka pada bahagian rektum, hujung kita kata tempat anak keluar buasir tu, ambil minyak zaitun, lomor dia kat situ kan. Kalau nak ambil minyaknya pun boleh, sebarang minyak yang bagus lah. Jangan ambil minyak yang kita kata yang ada dalam pasaran yang tak tentu, apa semua yang kita tak tahu setakat mana dia tu kan. Minyak zaitun memang bagus untuk luka. Sama juga kalau kita luka tangan, kena api kau, kena pisau kau, lepas pada dia kering, pastikan kita guna minyak zaitun supaya dia cepat sembuh dan kulit kita tu jadi tidak berparut. Kalau tidak, dia meninggalkan kesan parut. Kemudian ada jemaah sekalian, yang kelima, buah labu. Nabi makan banyak kali buah labu ni kan. Dalam satu riwayat, Nabi pergi rumah seorang sahabat tu, lepas makan Nabi makan lagi buah labu, dan Nabi buat pilihan utama dia makan labu. Kita dalam masyarakat Melayu, kita makan labu macam mana? Kita makan, kita buat gulai. Kadang-kadang kita buat sirah. Sebenarnya sirah tu bila buat, kita guna gula yang banyak, dia tak jadi, khasiat dia pun tak berapa bagus juga. Selain daripada labu tu sendiri, yang bagus dalam labu ni ialah biji dia, yang kita panggil pumpkin seed tu. Itu bagus, terutama bagi orang yang ada masalah darah tinggi. Ana buat macam ni, ada jemaah. Ana akan pastikan sebelum ana ambil minyak zaitun pagi, ana akan makan sekurangnya 1-2 sudu ke kacang, sama ada pumpkin seed tadi, biji buah labu, ataupun walnut, ataupun badam, ataupun kurma. Ana akan makan ni dulu dalam 2 sudu kau, baru ana ambil 3 sudu minyak zaitun. Sekurang-kurangnya 3 sudu. 3 sudu makan, bukan 3 sudu teh. Bermakna makanan yang kita makan tadi, kacang, kurma apa semua, dia bercampur dengan minyak zaitun. Baru dia ada tindak balas. Lalu kita ambil minum macam tu saja, dia tak memberi khasiat yang bagus bagi tubuh kita. Kemudian seterusnya, roti Bali, khubz min syair, yang kita baca saat ni. Nabi makan roti Bali ni, roti yang berkualiti rendah lah. Kita kalau makan roti gardenia yang kita kata wholemeal, wheat grain apa semua tu, yang ada serat banyak, kita pun rasa macam tak ada nikmat, sebab dia rasa macam ada biji-biji. Sebenarnya benda tu yang bagus, benda tu yang berkhasiat, terutama bagi masalah perut lah, masalah pencernaan. Kemudian ada jemaah yang ketujuh, manisan dan madu. Nabi suka makan halwa, Nabi suka makan asal, madu. Ni makanan-makanan yang kita kata sekarang menjadi menjadi trend. Selain minyak zaitun tadi, madu. Sebab manusia sekarang dah ramai berpenyakit dah.
Jadi setengah orang tu nak telan ubat pun rasa malas dah nak pergi jumpa doktor. Mereka cari jalan alternatif, antaranya mengamal makanan yang alami. Kita kata alami maknanya ambil makanan yang semula jadi. Contoh tadi minyak zaitun, ataupun yang kita sebut tadi iaitu asal madu. Tapi madu tu bukannya penawar bagi semua penyakit, bukan. Itu kita kena faham juga. Dia bukan penawar bagi semua penyakit madu ni. Dia ada penyakit-penyakit yang tertentu yang boleh dirawat dengan madu, baru kita boleh guna madu. Kalau tidak, dia jadi musibah pula. Kalau orang tu ada masalah gastrik, ada masalah kita kata setengah, sekarang ni masyarakat kita dah pandai dah sebut, dia sebut GERD, dia sebut MAG, MAAG. Benda tu sama yang dijemah. Dia kita kata masalah blow, maknanya masalah angin dalam perut. Bila masalah angin dalam perut, dia sebenarnya penawar paling bagus dia adalah makan madu. Tetapi kesilapan kita pergi ambil madu kelulut, kita pergi ambil madu tualang. Dua jenis madu ni, madu kelulut, madu tualang. Dia bila orang tu ada masalah gastrik, masalah angin dalam perut, dia memang bukan jadi rawatan bagi dia, dia jadi musibah bagi dia. Dia lagi kuat angin dia. Sebab dua jenis madu ni, madu kelulut, madu tualang ni, dia punya asid dia tinggi. Yang bagus madu apa? Madu kita panggil madu sidir. Madu daripada lebah yang hisap pokok bidara. Biasanya kualiti madu ni A lah. Dan biasanya juga diimport daripada luar negara. Contohnya daripada Yaman dan sebagainya. Harga dia botol-botol kecil ya di jemaah. Harga dia 2-300. Tapi kalau kita makan satu sudut teh saja sudah rasa dah tubuh kita rasa panas. Kita rasa macam buah air apa, rasa selesa. Kesan daripada kualiti madu tu. Dan madu dalam pasaran kita sebagaimana yang yang nak terbaca lah kalau tak silap daripada FRIM ataupun daripada satu organisasi yang buat kajian berkaitan dengan madu ni. Dalam pasaran kita 80% madu yang ada adalah madu yang tidak asli. Selain daripada bermadu tu lain, bermadu tu lain, ataupun masalah juga. Kita lah makan madu kalau tidak original, hidup pula bermadu, memang berpenyakit lah. Kemudian apa lagi yang Nabi makan dari jemaah? Yang ke-8, rusuk kambing panggang, iaitu jamban masywiyan dalam hadis kita. Nabi suka makan bahagian kita kata rusuk kambing. Kenapa? Kerana bahagian ni antara bahagian yang paling rendah kandungan lemak. Antara yang paling rendah. Yang betul-betul paling rendah adalah mana? Anda pernah rayak dah hari tu jemaah. Dalam satu tubuh haiwan berkaki 4 ni, sama ada lembu ataupun kambing, bahagian yang paling rendah lemak adalah lamb shank. Bahagian kaki dia, paha dia. Bahagian yang paling tinggi lemak bahagian mana? Otak. Otak tak tinggi ada jemaah. Otak tak tinggi. Kalau orang tu dia makan otak, kemudian dia kata lepas makan otak dia rebah, kan? Itu mungkin masalah dia ada darah tinggi dah. Otak ni lemak dia rendah ya. Tapi bahagian yang paling tinggi lemak dalam satu haiwan ni berkaki 4 ni, sama ada kambing ataupun lembu, adalah bahagian ekor dia. Orang itu ada masalah darah tinggi. Kita nampak dia tak sihat, kita pun buat sup ekor ke dia. Makanlah, nampak tak selera sangat makan. Lepas makan memang lah dia. Kalau sukat dengan darah, sukat tekanan darah memang pecut naik tinggi. Balik meta boleh jadi. Sebab bahagian tu bahagian tinggi lemak. Nabi pilih bahagian rusuk, Nabi pilih bahagian paha. Kenapa? Bahagian ni bahagian yang paling rendah lemak. Hebat Rasulullah SAW. Kalau kita nak kata Nabi ni adakah dia buat kajian pada pemakanan? Dia tak buat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kurnia kepada dia, apa yang dia buat semua menjadi panduan kepada kita. Kemudian ahli jemaah sekalian, yang ke-9 lahmus syawak, daging panggang. Yang ke-10 az-zira,
yang kita sebut tadi, iaitu bahagian kaki kambing ataupun kaki lembu. Kemudian lahmuz zahri ni batang pinang. Bahagian lembu batang pinang hok kita tengok dalam masyarakat kita buat menu ataupun makanan harimau menangis. Biasa dengar. Dia daging harimau menangis, singa menjerit tu kan. Dia ambil daging bahagian mana? Dia ambil daging bahagian batang pinang. Sebab tu kualiti daging harimau menangis ni memang sedap, lembut. Nah, sebab dia ambil bahagian hok comel tu. Nah, bahagian memang sedap dalam seekor lembu tu. Jadi kalau kita nak kira semua di jemaah yang diriwayatkan daripada Tirmizi berkaitan makanan idam Rasulullah SAW ni, ada semua 11 makanan. Adakah makanan-makanan lain tu tidak Nabi makan? Tak, ada lagi Nabi makan. Cuma kita bahas ini berdasarkan riwayat daripada Imam Tirmizi. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung sikit lagi, iaitu bab 27, bab ma jaa fi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab berkaitan dengan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ni kenapa dia masukkan juga dalam Syama'ilul Muhammadiyah? Kerana bab ni adalah bab gerak-geri Nabi SAW. Bab yang kita kata kepribadian Nabi SAW. Termasuk juga bab yang kita nak bahas ni, bab wuduk. Hadis yang ke-179, Ibnu Abbas berkata, anna Rasulullah SAW kharaja minal khala'i faqurriba ilaihi ta'am faqalu ala na'tika la na'tika biwudu' qala innama umirtu bilwudu' idza kumtum ila salah. Rasulullah SAW keluar dari tandas, lalu dihidangkan makanan untuk baginda. Para sahabat bertanya, perlukah kami menyediakan air wuduk untukmu? Baginda menjawab, aku diperintahkan berwuduk semasa hendak solat. Jadi daripada hadis ni maksudnya Nabi SAW, dia cerita, Ibn Abbas ni kata, bila mana Rasulullah keluar daripada tandas, ada dihidangkan makanan kepada dia. Sahabat bertanya, Rasulullah, perlukah nak sediakan air untukmu ni, untuk Rasulullah ni? Nabi kata, tak, air tu maknanya berwuduk tu diperlukan hanya ketika nak semaya saja. Ahli jemaah kita jangan faham bahawasanya wuduk tu memang khusus untuk time semaya saja, tak juga. Sebab ulama menyarankan kita supaya sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Adapun Nabi cerita ni kerana apa? Nabi cerita ni bahawasanya kalau kita tidak berwuduk pun boleh. Cuma bila nak beribadah, terutama ibadah solat yang berkaitan dengan wuduk, kena ada, wajib kena ada, maka kita kena ambil lah wuduk tu. Hadis ni mudah nak faham sebenarnya. Jadi hadis ini direkodkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Sebab itu ahli jemaah, kita berkaitan dengan wuduk ni, satu perkara kita kena faham, iaitu ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, bila mana seorang itu dalam keadaan marah. Contohnya kita marah, ada sesuatu perkara lah, sama ada kemarahan kita tu nampak, siapa kita tubik sorok, siapa kita marah-marah, siapa ada gerak-geri kita, pukul dan sebagainya, ataupun kita marah tapi duduk senyap. Orang pun tak tahu kita marah ke tak senyap ya. Kita nak buat lagu mana? Kali kata ikut Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi suruh ambil air semaya. Sebab apa? Sebab marah ni dia adalah sifat syaitan. Dan syaitan ni dia dicipta, syaitan ni dicipta daripada api. Dan api ni dia membawa satu sifat, iaitu marah. Jadi bila kita ambil air semaya, air itu sejuk. Bila sejuk dia boleh meredam kemarahan kita. Jadi ingatlah, sebab tu setengah orang dia ajar tips psikologi. Bila kita marah, kalau kita dalam keadaan berdiri marah, kita ajar biar boleh duduk. Mana kita cuba merendahkan diri kita. Kalau kita duduk atas kursi marah, kita cari tempat rendah daripada kursi, kita duduk. Supaya kita berasa kita ni nak marah ni setara mana sangat hebat kita yang jadi nak marah tu. Pongoh kita tu setara mana. Bila kita duduk rendah, kita berasa berasa ramai lagi orang tinggi pada kita. Jadi kita rasa macam tak ada keperluan nak marah tu.
Sebab setengah orang ni bila dia nak marah, dia berasa dia besar diri, dia berasa dia hebat, dia nak marah kau orang. Sebab tu Imam Syafi'i dia kata, antara kata-kata dia lah, dia kata seseorang tu nak tengok kehebatan dia apabila dia boleh kawal kemarahan dia kepada seseorang yang lain, dan dia menegur orang tu secara face to face. Kita kata seorang sama seorang, mana dia panggil kecek selu dia bicara luar masjid, saya tengok awak tadi tak kena gini-gini. Orang lagu tu orang yang bijak dari segi menguruh perasaan marah dia. Ada pun orang yang marah, suka marah depan ramai. Dia nak marah kau A ni, tapi kerana A ni duduk ramai-ramai, dia pun sahung A. Dia kata mu ni gini-gini. Sebenarnya orang ni dia penakut. Sebab dia cuba nak cari penyokong, dia cuba nak meraih sokongan daripada orang lain supaya orang boleh kata dia memang gedebel, padahal dia penakut. Anda ingat ada seorang gedebel lah kau ada satu tempat di Kelantan ni lah, tua dah 60-70 orang nak katok. Ada orang lain lah, satu orang tu nak katok seorang lah, dia kira bermusuh lah dengan seorang. 2-3 putih kereta pergi rumah dia tu kecek kira dengan dia, panggil dia, kata minta tolong dia supaya ikut sama-sama kita nak pergi katok orang ni. Ni anak dengar cerita daripada anak dia cerita lah. Dia kata, ayah dia kata orang tu, kau ramai-ramai hok mari ni. Dia kata orang kedebel nak kita orang tak akak ramai lagu ni. Pergi sore-sore 3 putih kereta tu pakai balik kita belakang dengan seputih ayat tu ya. Bermakna kalau kita kedebel, kita nak tunjuk bering, rasa backing kita. Sebenarnya benda tu menunjukkan kekurangan pada diri kita. Kekurangan mana? Sebab kita tak boleh nak kawal diri kita. Orang marah ni sebenarnya orang tak boleh nak kawal diri. Sabar tu benda yang paling susah. Sabar tu memang cukup susah dalam keadaan kita rasa nak marah kau orang. Orang dia kata sabarlah, sabar. Orang kata boleh, kita nak kawal ni payah. Kemudian kita tengok hadis yang ke-180 hari Jumaat. Ibnu Abbas berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ghaid fa'utiya bi ta'amin faqila lahu ala tatawadda faqala usalli fa'atawadda. Hadis ni lebih kurang makna hadis 179 tadi. Rasulullah SAW keluar dari tandas lalu dihidangkan makanan untuk baginda. Seseorang bertanya kepada baginda, adakah kamu tidak berwudu? Rasulullah SAW menjawab, adakah aku sedang ingin solat sehingga aku mesti berwudu? Supaya hadis tadi bermakna Nabi dan ayat bahasanya Nabi SAW akan berwudu bila mana perlu untuk solat. Hadis ini bertaraf sahih dilaporkan oleh Sa'id bin Abdul Rahman Al-Makhzumi daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Amr bin Dinar, daripada Sa'id bin Al-Huwairis yang bersumber daripada Ibnu Abbas. Kita antara waktu yang dianjurkan untuk berwuduk sunnah, iaitu bila mana kita nak masuk ke tempat tidur kita, nak masuk bilik tidur. Pastikan bila mana nak masuk bilik tidur, contohnya kita pergi ke tandas, buang-buang air apa semua, gosok gigi, setengah orang cuci muka apa, pastikan kita ambil air wuduk, kita ambil air semayang, baru kita masuk tidur. Sebab benda ni sunnah. Supaya apa? Semasa kita tidur, kita tidak diganggu oleh syaitan. Tidak diganggu oleh syaitan. Masyarakat Melayu kita ni, dia ada satu cerita. Cerita dia macam mana? Cerita dia orang Melayu kita ni, bila ada masalah ketika tidur, dia kata kena tindih ke hatu. Kena tindih ke hatu. Sampai setengah orang kena tindih ke hatu tu, dia jadi macam berjiwa dengan benda tu. Emosi dia punya emosi dia tu jadi macam rosak dah. Psikologi dia pun terganggu. Sampai pergi klinik, pergi hospital cari ubat kerana tak boleh nak tidur malam. Anak nak buka cerita ni ada jemaah, nak suruh tuan-tuan semua boleh faham. Hak kita kata kena tindih ke hatu, sebenarnya benda tu tidak sekali-kali, tak tepat. Benda tu tak tepat. Dia panggil paralisis benda tu. Paralisis ni maknanya dia panggil dari bahasa Melayu kita separa lumpuh tubuh kita masa tu, masa tidur. Punca daripada mungkin kita ni paling kanan kiri ko, tangan terlipat belakang, ko, menyebabkan saluran darah kita dia tidak
berjalan lancar, tak sampai kotak. Dia jadi separa masa tu. Separa, kita kata separa lumpuh. Menyebabkan oksigen tak cukup, kita pun nyawa tak lepas. Masa tu kita berasa panik. Kita unconscious, dia panggil unconscious mind, maknanya sedar tak sedar. Yang mana akhir sekali kerana kita ni sudah ada satu kepercayaan. Oh, tua-tua kita dulu sebut. Dia kata kena tindih ke hatu, muakai nampak lagu ni. Muakai berasa nyawa tak lepas, berasa nak mati. Padahal hak bergerak depan dia tu kain mak dia ya, kena tiup ke kipas. Dia berkata, pagi esok dia cerita ke mak dia, mak wayak tu sungguh lama. Mak kena tindih malah. Mu nampak gapo? Oh, kita nampak pocong duk terbang. Oh, kena pindah bilik tu, tak boleh duduk bilik tu. Sebenarnya benda ni mitos, kita kata. Cerita-cerita khurafat hak menambah kepercayaan karut dalam masyarakat kita. Lepas tu kita tanya pula, kalau kata benda tu melibatkan, kita kata sarah kita tak betul masa tidur tu, mengapa benda tu sentiasa berlaku pula? Mudah jawapan dia. Sebab memang sarah kita tak betul pada masa-masa hak tu pun. Tapi kalau kita buai minda kita percaya kepada benda karut tu, kita buai, insya-Allah kita boleh sembuh. Sebab ada kepercayaan karut tu dah, dia kata jin tindih atas dia. Setengah orang ada masalah ni, dia tidur, dia letak Quran atas kepala pun ada. Letak Quran pun kena tindih juga, dia kata. Bermakna tu ada masalah penyakit. Penyakit. Nak pergi jumpa doktor cerita. Doktor hak pakar dalam bidang kesihatan saraf ni dia tahu. Dia akan buat semok, check, gapo, diagnose, tengok apa masalah kita. Terutama kepada anak-anak kita, remaja, anak-anak kecil. Kalau dia cerita, dia kena tindih. Dia cerita tu pula kita faham, mana dia berasa nyawa tak lepas apa semua, pastikan kita pergi dia jumpa doktor. Jangan biar, sebab benda tu boleh melarat sehingga menyebabkan dia payah nak tidur. Bila dia payah nak tidur, dia pergi sekolah, duk menguap, cikgu duk ngajar, dia lepas menguap. Jadi dia boleh ke apa? Tak ada boleh apa-apa pergi sekolah, penat saja. Balik-balik rumah tidur petang. Malah jadi jaga pula, nak tidur payah. Sebab itu nikmat paling besar kita ahli jemaah, ialah antaranya selain daripada cerita bab makan tadi, nikmat paling besar kita tidur. Nikmat paling besar kita boleh buai air, hak tu besar dah. Setengah orang tu dia minum kopi malam. Ana pernah cerita. Kopi tu banyak dia punya kafein dia, tinggi kafein dia. Lepas dia minum molek-molek, balik rumah, tepuk-tepuk batal tidur je negara. Kita habis kali batal, tengok-tengok pukul 12, lepas pukul 12 aku tak nak tidur. Habis pukul 2, pukul 3 tak negara lagi. Maknanya kadang-kadang kafein tu okey bagi setengah orang tak okey. Jadi janganlah kita kena banyaklah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala beri ni. Kemudian hadis yang ke-181, Salman Al-Farisi berkata, qara'tu fit Taurah anna barakat at-ta'amil wudu' ba'dahu fazakartu zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakat at-ta'amil wudu'a qablahu wal wudu'u ba'dahu. Aku pernah membaca dalam kitab Taurat yang menyatakan keberkatan makanan diperoleh apabila berwuduk selepas makan. Aku memberitahu kepada Rasulullah apa yang pernah aku baca pada kitab Taurat. Rasulullah SAW membalas keberkatan makanan diperoleh apabila kita berwuduk sebelum dan selepas makan. Jadi pilihan. Kalau kita nak berwuduk sebelum dan selepas makan pun boleh. Adapun kita rasa tak ada keperluan, tak perlu. Sebab berwuduk ni pertama untuk kita beribadah, yang kedua mungkin atas keperluan kita untuk kebersihan diri kita. Itu sahaja. Jadi insya-Allah hadis ni dalam bab wuduk ni dia tak panjang, habis dah tu. Jadi insya-Allah minggu depan kita masuk bab yang ke-28, iaitu bab berkenaan dengan doa Rasulullah sebelum dan selepas makan. Kita akan jumpa. Ada doa kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana dan sebagainya. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. اللهم اجعلنا من اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.